Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita dalam video ini adalah mengenai pengangkutan darat bagi manusia dan golongan jin dari zaman sebelum wujudnya teknologi sehinggalah zaman teknologi hari ini. Saya merujuk kepada surah-surah Al-Quran yang mana semuanya ada disebut di dalam kitab suci Al-Quran yang lengkap ini. Kita mulakan dengan manusia. Haiwan tunggangan bagi manusia dengan jelas dinyatakan dalam Al-Quran. Dua di antaranya ialah surah Ghafir ayat 79 dan surah Al-Nahl ayat 8 yang menerangkan haiwan tunggangan manusia adalah termasuk dalam kalangan pelbagai binatang ternak, kuda, bagal dan keldai. Dalam syariat Islam, haiwan tunggangan mempunyai hak atas tuannya, seperti perlu diberi makan minum secukupnya, tidak boleh dilukai, dan diperlakukan sembarangan. Semua orang mengetahui tentang haiwan-haiwan tunggangan yang dijadikan kenderaan darat manusia sebelum wujudnya teknologi. Bagaimanapun, ayat yang bermaksud, dan Dia Allah menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini menjelaskan kepada umat manusia di zaman Rasulullah SAW lebih 1400 tahun dahulu bahawa Allah akan menjadikan kenderaan yang tidak diketahui oleh mereka. Kenderaan itulah kenderaan mechanical yang berenjin dan bermotor. Kenderaan-kenderaan akhir zaman ini tidak disebutkan secara nyata kerana umat manusia pada zaman itu tidak akan dapat membayangkannya. Maklum sajalah alat-alat teknologi belum wujud masa itu. Perkataan Allah menjadikan bukanlah bermakna Allah sendiri membuat kenderaan itu, tetapi Allah menjadikan kenderaan-kenderaan itu melalui manusia itu sendiri dengan memberikan mereka keinginan, ilham, pemikiran, pengetahuan dan kreativiti. Dan Allah membuka jalan serta menyediakan semua keperluan bahan yang diperlukan untuk mereka cipta. Semuanya Allah sebut di dalam Al-Quran. Teruslah menonton sehingga akhir. Saya akan buktikan kenderaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan itu ialah kenderaan mechanical di zaman kita. Dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah sebut lagi bahawa Dia memberi manusia menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Di sini Allah menyebut kenderaan dan bukannya haiwan. Jika tunggangan itu haiwan, Allah akan sebut jenis haiwan itu. Contohnya, Allah sebut kuda dan bagal serta keldai dalam surah Al-Nahl ayat 8. Allah sebut keldai dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Allah sebut kuda dan unta dalam surah Al-Hasyr ayat 6. Dan jika secara umum Allah sebut binatang-binatang ternak seperti di surah Al-An'am ayat 142. Berbalik pada surah Al-Isra ayat 70 tadi, Allah beri kita menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat. Jadi, apakah kenderaan darat yang bukan haiwan yang ada di dunia ini? Kalau di zaman Rasulullah atau sebelum wujudnya teknologi, hanya ada satu jenis kenderaan darat, yaitu kereta tarik. Kereta tarik ini beroda tetapi tidak ada motor atau enjinnya. Ia ditarik oleh kuda atau manusia. Sedangkan dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah sebut berbagai-bagai kenderaan di darat yang menunjukkan banyak jenis. Ya, itulah dia kenderaan darat moden seperti kereta, bas, lori, kereta api, LRT dan lain-lain. Bagi kenderaan di laut, akan saya kupas pada topik lain dan video yang lain berkaitan pengangkutan air. Dalam video ini, kita fokus kepada pengangkutan darat manusia dan jin. Baiklah, surah Az-Zukhruf ayat 12 menerangkan yang Allah juga mengadakan kapal-kapal dan binatang ternak. Mari kita fokus pada perkataan kapal-kapal. Kapal-kapal atau the ships dalam bahasa Inggeris atau al-fulki dalam bahasa Arab merujuk kepada the Quranic Arabic Corpus.
Kapal yang disebut dalam surah Az-Zukhruf ini dan dalam beberapa surah lain adalah artifak buatan manusia. Konsepnya ialah artifak atau perhiasan. Saya mencari contoh-contoh artifak kapal-kapal dan yang seumpamanya di internet. Yang ini merupakan artifak berusia 7.500 tahun dahulu, menyerupai bentuk kereta. Ia disimpan di Museum Turki. Seterusnya ialah artifak kapal-kapal laut. Gambar pertama ialah kapal laut Oslo dan yang lain tu ialah kapal-kapal laut Mesir purba. Yang menghairankan saya, bentuk kapal-kapal ini adalah seperti kenderaan mechanical di zaman kita, terutamanya kapal yang terakhir itu. Reka bentuknya hampir menyerupai kenderaan darat dan air ini, yang diberi nama Iguana Commuter. Kapal-kapal ini beroda. Tak tahulah kalau roda kapal-kapal ini ditinggalkan di darat apabila kapal-kapal ini sampai ke laut. Iguana Commuter juga mempunyai roda, lebih kurang sama juga seperti artifak kapal-kapal laut itu. Tetapi rodanya di bawah sekali apabila ia berlayar di atas air. Mari kita saksikan sendiri Iguana Commuter ini dibawa bergerak di darat. Dan boleh berlayar di atas air dengan sangat laju. Tidak hairanlah kapal-kapal yang disebut dalam Al-Quran ini turut direka bentuk seperti kereta dan kemungkinan besar sekali mewakili kenderaan mechanical di zaman kita. Contoh lain, artifak-artifak ini juga direka bentuk seperti kereta. Yang terakhir ini ialah artifak yang dibuat daripada tembikar. Juga kelihatan seperti kereta. Ia berusia 5.000 tahun. Saya merujuk kepada Wikipedia mencari contoh-contoh artifak dan mendapati metal objects atau objek logam adalah salah satu daripadanya. Saya kaji lagi apa sebenarnya metal objects atau objek logam itu. Besi dan keluli adalah di antaranya. Konduktor haba yang baik dan boleh mengalirkan elektrik. Ini ada kaitan dengan tembaga atau kuprum. Ini pula bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kenderaan. Logam-logam yang sama juga seperti tadi, di antaranya besi, tembaga, dan keluli. Produk-produk petroleum juga digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan kenderaan berenjin yang wujud pada masa kini, selain berfungsi sebagai minyak pelincir. Semua ini ada disebut dalam Al-Quran. Besi disebut dalam surah Al-Hadid ayat 25, di mana kekuatannya yang hebat menjadikannya pilihan untuk membuat badan kenderaan. Besi boleh diharapkan dalam pembuatan kenderaan. Dengan memperhalusi proses tuangan, logam ini akan berada pada tahap terbaik sebelum dijadikan steering knuckle, camshaft, atau salah satu daripada berpuluh-puluh komponen besi kenderaan yang lain. Kerana kestabilan dimensi besi, ia tidak melekung di bawah haba seperti logam aluminium. Baju besi buatan Nabi Daud alaihissalam adalah untuk menjaga keselamatan. Ia sangat kukuh, tidak mudah ditembusi oleh tusukan pedang, apatah lagi jika besi ini dibuat badan kenderaan. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 80. Di zaman kita, kereta kebal besi digunakan dalam perang bersenjata. Kereta biasa yang diperbuat daripada besi pun dijadikan perisai untuk melindungi diri daripada tembakan peluru. Surah Al-Hadid ayat 25 juga memberi gambaran kekuatan besi yang hebat jika digunakan dalam pembuatan kenderaan mechanical akan membolehkannya menyerap banyak tenaga sekiranya berlaku pelanggaran. Dan berat jisimnya akan menghasilkan daya cengkaman yang kuat ke bumi untuk bertahan pada posisinya. Surah Saba ayat 10 dan 11 membuktikan bahawa besi boleh ditempa, dilentur dan dilembutkan dengan izin Allah melalui mukjizat tangan Nabi Daud alaihissalam dan dengan teknologi. Sebab itulah kenderaan boleh direka bentuk mengikut kreativiti jurutera.
Ayat, sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki dan kerjakanlah kamu. Menjelaskan bahawa besi bersifat serbaguna. Jalinannya boleh diolah mengikut yang dikehendaki ke sebarang bentuk. Ia boleh dihempas, dicop, dipukul, digerudi, dikimpal, dikisar, dimesin, disalut dan dicat. Keluli juga adalah besi. Besi bajaya iaitu sejenis alloy yang bahan utamanya ialah besi dengan sedikit kandungan karbon. Besi campur karbon. Untuk menambahkan lagi kekuatan besi, ianya mestilah dicampurkan dengan unsur-unsur lain untuk memperbaiki beberapa sifat kimia dan bahan fizikal ini, iaitu kekuatan tegangan dan kekerasan tinggi. Perihal penting mencampurkan besi dengan unsur-unsur lain dijelaskan dalam Al-Quran dengan memberi contoh dalam surah Al-Kahfi ayat 96. Dalam pembuatan kenderaan, keluli ialah salah satu logam yang paling biasa dan banyak digunakan daripada blok enjin sehinggalah tempat duduk kenderaan. Ia adalah logam yang kuat dan tahan lama yang boleh dibentuk dengan mudah menjadi bentuk dan saiz yang dikehendaki. Tadi saya ada menjelaskan bahawa keluli ialah sejenis alloy yang bahan utamanya ialah besi dan sedikit kandungan karbon. Karbon bukanlah logam, ia terdapat dengan banyaknya di udara. Saya paparkan sedikit di sini bagaimana keluli dihasilkan daripada besi dan karbon secara primitif, iaitu dengan tidak menggunakan mesin-mesin moden. Jika besi dipanaskan pada suhu yang tinggi, ia melarutkan karbon, yang biasanya akan mendak apabila sejuk. Walau bagaimanapun, jika logam ini disejukkan dengan sangat cepat di dalam air, karbon terperangkap dan mengalihkan struktur bahan, membentuk keluli. Nah, inilah dia keluli. Tembaga atau kuprum disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 96. Oleh kerana tembaga atau kuprum merupakan konduktor elektrik dan haba yang sangat baik, menjadikannya sesuai untuk komponen elektrik dan sistem penyejukan enjin kenderaan. Alloy berasaskan tembaga biasanya digunakan dalam industri otomotif. Ia dicipta dengan mencampurkan tembaga dengan logam-logam lain untuk peningkatan kekuatan. Haba, elektrik dan petroleum juga ada disebut dalam Al-Quran. Ini akan saya terangkan kemudian. Maka bolehlah kita simpulkan bahawa kapal-kapal yang dimaksudkan surah Az-Zukhruf ayat 12 turut mewakili kenderaan tradisi dan kenderaan mekanikal yang diperbuat daripada logam dan menggunakan kuasa haba, elektrik serta bahan bakar seperti petroleum. Sama seperti surah Az-Zukhruf ayat 12, surah Yunus ayat 22 juga menggunakan perkataan Al-Fulki yang bermaksud bahtera, kapal atau artifak logam buatan manusia seperti kenderaan mekanikal. Perhatikan ayat ini. Dengan tiupan angin yang baik. Angin yang baik juga satu bukti penggunaan kenderaan mekanikal yang bermotor atau enjin. Kita menikmati angin yang baik jika membuka tingkap dan jika kita menutup tingkap dan memasang penghawa dingin pun, kita akan mendapat angin lembut yang dingin. Sebentar tadi saya menerangkan surah Az-Zukhruf ayat 12. Sekarang kita lihat pula ayat Zukhruf seterusnya iaitu ayat 13 yang menyokong penerangan saya tadi. Dalam ayat ini ada perkataan duduk tetap.
bermakna ada kerusi, dan kita duduk tetap di atasnya dengan selesa, sementara kenderaan itu bergerak. Dan Allah lah yang memudahkan kenderaan yang susah dikuasai ini. Ya, memang agak susah. Kenderaan seperti kereta manual ada pedal clutch, ada minyak, steering, signal kanan kiri, lampu dan macam-macam lagi. Dalam sebuah hadis, Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada akhir zaman dalam kalangan umatku akan ada lelaki yang menaiki kenderaan yang menyerupai pelana atau mayasir. Mereka akan turun di pintu-pintu masjid. Diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak. Pelana adalah kerusi kuda, manakala mayasir ialah sutra yang sangat mahal dan halus yang digunakan oleh orang kaya pada zaman itu untuk menutup pelana kuda mereka. Hadis ini bermaksud sejenis pelana yang akan ditunggangi lelaki di akhir zaman ini. Pelana itu kemungkinan besar merujuk kepada kerusi kenderaan yang telah dicipta pada zaman ini, yaitu untuk kereta dan motosikal, kerana ia mempunyai tempat duduk yang selesa dan lembut seperti pelana pada zaman dahulu. Dan orang-orang zaman ini menggunakan kereta dan motosikal untuk ke masjid. Pada zaman dahulu, unta, keldai dan kuda digunakan sebagai pengangkutan darat. Tiada siapa yang dapat membayangkan kenderaan mechanical motosikal, kereta bermotor dan lain-lain ketika itu. Pada zaman itu juga, orang ramai tidak biasa menunggang unta atau kuda untuk pergi solat ke masjid. Mungkin tidak mahu najis haiwan tunggangan ini mengotori kawasan masjid. Oleh itu, mereka berjalan kaki. Jadi, kenderaan apakah yang dimaksudkan itu sehingga sampai ke pintu masjid jika bukan kereta dan motosikal? Seterusnya, kenderaan mechanical zaman ini juga menggunakan lampu dalam geluk kaca atau seumpamanya yang bersifat transparent atau jernih terang dan kelihatannya bersinar cermelang. Tidak kiralah sama ada lampu itu dinyalakan menggunakan minyak atau tenaga solar dari matahari ataupun tenaga elektrik daripada bateri kenderaan. Semua asas bahan ini disebut dalam surah An-Nur ayat 35. Perhatikan ayat, memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya walaupun ia tidak disentuh api. Ini bermaksud elektrik. Munculnya cahaya tanpa adanya api. Untuk senang faham, konsepnya di sini. Tenaga elektrik disalurkan ke lampu menyebabkan ia menyala. Subhanallah, benarlah segala firman Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, surah Yasin ayat 41 menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala membawa belayar kaum keturunan keluarga umat dahulu dalam bahtera yang penuh syarat. Perkataan bahtera dalam ayat ini juga berbunyi al-fulki seperti mana penerangan saya awal tadi. Ada di kalangan ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan membawa belayar kaum keturunan keluarga umat dahulu ialah Allah Subhanahu wa taala mengapung bahtera yang dinaiki oleh Nabi Nuh alaihissalam bersama-sama dengan pengikutnya yang beriman, binatang-binatang, barang-barang dan sebagainya dalam bentuk berpasangan. Maka tidak heranlah mengapa muatannya syarat. Keadaannya yang syarat ada persamaan dengan bahtera darat zaman hari ini seperti bas dan kereta api. Jika kita perhatikan ayat berikutnya, yaitu surah Yasin ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menciptakan kenderaan lain yang sama seperti bahtera itu yang manusia dapat mengendarainya. Memang benar, bas, kereta api, LRT dan semuanya tergolong dalam kenderaan yang dimaksudkan dan muatannya selalu syarat dengan penumpang, binatang-binatang dan barang-barang. Jika Anda bertegas mengatakan bahawa kapal hanya bermaksud kenderaan yang berlayar di air sungai dan laut, Anda silap. Perhatikan kenderaan-kenderaan darat ini yang boleh juga bergerak di air dan laut.
Bukankah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 70 ada menyebut kenderaan di darat dan di laut? Itu dia. Bersama-samalah kita merenungkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencipta jalan-jalan lalu lalang untuk mempermudahkan manusia di zaman kita membina jalan-jalan raya agar dapat digunakan oleh kenderaan darat. Ini disebut dalam surah Al-Nahl ayat 15 dan surah Az-Zukhruf ayat 10. Energi penggerak kenderaan mechanical berenjin pula datangnya dari pelbagai sumber, terutamanya petroleum dan gas. Surah Yasin ayat 80 menjelaskan bahawa bahan api boleh didapati daripada pohon-pohon hijau. Ini termasuklah tumbuhan hijau, di antaranya batang pokok, tumbuh-tumbuhan, rumput, rumpair dan lumut yang boleh menyalakan api dan dijadikan bahan api sebagai energi penggerak kenderaan, mesin-mesin dan sebagainya. Dan yang ini menggunakan kayu sebagai bahan api untuk menggerakkan kenderaan. Yang ini pula mengubah suai rumput menjadi bahan api. Dan yang ini menggunakan rumpair, alga, sebagai bahan api untuk kenderaan. Banyak sangat bukti yang boleh kita lihat di media, tidak dapat saya masukkan ke semuanya. Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api, termasuk bahan api, boleh didapati daripada pohon-pohon dan tumbuhan hijau. Mata air yang hitam berlumpur yang disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 86 ialah gambaran yang diperlihatkan kepada kita tentang wujudnya petroleum yang menjadi energi penggerak kenderaan pilihan kebanyakan negara di dunia. Ia adalah cecair semula jadi atau hidrokarbon gas yang terlepas ke atmosfera dan permukaan bumi. Biasanya di bawah tekanan atau aliran rendah dipanggil rembesan petroleum. Bahasa Inggrisnya petroleum seep. Selain itu ada lagi energi penggerak yang lain untuk kenderaan berat seperti lori, kereta api, traktor dan sebagainya. Saya ulang tayang video klip saya yang lepas tentang jenis-jenis energi penggerak kenderaan di sini. Pada surah Az-Zumar ayat 21, Allah menjelaskan bahawa terdapat pelajaran yang perlu kita perhati daripada tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang mati, lalu ia hancur berderai. Setelah tumbuh-tumbuhan yang mati ini termendap dalam tempoh peredaran masa yang panjang, ia akan membentuk arang batu, iaitu bahan api yang kuat untuk menggerakkan mesin-mesin atau kenderaan-kenderaan besar. Sedangkan tanam-tanaman yang masih segar seperti ubi kentang dan buah pisang pun boleh memberikan tenaga atau energi penggerak yang kecil, apatah lagi jika ia menjadi arang batu. Arang batu adalah bahan api yang digunakan secara meluas pada awal penciptaan kapal moden dan juga kereta api. Manusia menggunakan arang batu sebagai bahan api atau energi penggerak. Selain itu, Allah Ta'ala menarik perhatian kita supaya memerhatikan wap panas dengan menyebutnya pada surah Al-Waqiah ayat 42 dan At-Takwir ayat 6. Wap panas yang hampir setiap hari kita melihatnya, terutama bila kita mendidihkan air atau memasak. Cukuplah sekadar memerhatikan tutup periuk nasi yang bergerak-gerak atau penutup panci yang berpusing-pusing ditolak wap panas. Inilah petunjuk dari ayat-ayat Allah bahawa wap panas mampu menggerakkan sesuatu. Dengan melakukan eksperimen wap air yang ringkas sahaja pun, jelas ia boleh menggerakkan roda. Kerana itulah mesin-mesin wap air banyak digunakan untuk menggerakkan kapal laut. Seterusnya Allah Ta'ala menarik perhatian kita dengan bersumpah pada fenomena kosmik yang unik di mana kita boleh mendapatkan bahan api di dalam tanah bawah laut seperti yang dinyatakan dalam surah At-Tur ayat 6. Allah turut menarik perhatian kita dengan adanya api dari larva gunung berapi terbungkus di dalam batu di laut, masih menyala-nyala dan apinya tidak padam. Ini menguatkan lagi bukti bahawa bahan api ada di bawah tanah laut. Memang ternyata manusia memperoleh minyak petroleum dan gas dengan proses cari gali bawah tanah laut. Energi penggerak juga turut dinyatakan dalam surah Yunus ayat 5
dan Allah Ta'ala mahu kita mempelajarinya. Energi penggerak yang kita peroleh ketika matahari bersinar terik adalah tenaga solar yang turut digunakan oleh manusia hari ini sebagai pengganti tenaga elektrik yang mahal. Selanjutnya, energi penggerak yang berkuasa tinggi ditemui melalui radioaktif. Ianya telah wujud secara semula jadi dan telah pun disebut dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang merujuk kepada logam besi. Di dalam keadaan semula jadi, besi wujud sebagai satu sebatian dengan logam dan galian lain, antaranya logam radioaktif seperti uranium, plutonium, dan radium. Kuasa nuklear menghasilkan 15% kuasa elektrik yang dijanakan di dunia. Pada stesen kuasa elektrik, 1 tan uranium yang digunakan sebagai bahan api untuk reaktor nuklear menghasilkan sama banyak tenaga dengan 20,000 tan arang batu yang dibakar. Tidak cukup dengan petunjuk itu, Allah Ta'ala tambahkan lagi petunjuknya mengenai cara untuk menghasilkan tenaga nuklear ini secara sains fizik, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 40. Zara-zara yang dipanggil thermal neutron boleh melipat ganda bila bertembung dengan zara uranium 35 untuk menghasilkan tenaga nuklear. Energi penggerak daripada arang batu, wap panas, minyak, petroleum dan gas asli, tenaga solar serta tenaga nuklear adalah bahan penggerak peralatan, mesin dan kenderaan. Telah saya buktikan di sini melalui surah-surah Al-Quran dan secara saintifik. Haiwan tunggangan jin. Seperti manusia, jin juga memiliki haiwan-haiwan peliharaan seperti kuda, keldai, dan sebagainya. Dijelaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim serta surah Al-Isra ayat 64. Selain itu, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menerangkan bahawa makhluk jin memiliki kemampuan untuk masuk dan bergerak dalam tubuh manusia melalui salur darah. Malah dalam surah Sad ayat 41 terdapat kisah tentang Nabi Ayub sallallahu alaihi wasallam yang diganggu fizikalnya dengan kemasukan syaitan ke dalam tubuh baginda sehingga menimbulkan pelbagai penyakit. Kitab Al-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan penyerapan jin ke dalam tubuh manusia umpama serapnya air ke dalam batang kayu atau ke dalam awan, serapnya kepanasan api dalam besi, atau serapnya makanan ke dalam badan. Daripada dua hadis ini, secara tidak langsung, kita dapat mengetahui bahawa jin dan syaitan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut serta makanan dan minuman yang tidak ditutup. Penemuan sains dan perubatan moden menunjukkan bahawa makanan atau minuman yang terdedah telah dimasuki kuman dan bakteria. Biasanya kuman dan bakteria ini dibawa masuk oleh serangga dan haiwan melata seperti nyamuk, lipas, tikus, cicak dan lalat yang tinggal di tempat-tempat kotor. Tempat-tempat yang kotor merupakan kawasan yang dihuni oleh jin dan syaitan. Serangga dan haiwan pembawa penyakit ini pula kebanyakannya keluar di waktu senja, iaitu saat syaitan keluar berkeliaran dan beroperasi. Adakah ini satu kebetulan? Mungkinkah serangga dan haiwan pembawa penyakit ini tunggangan jin? Kerana apabila kita menuruti ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menutup makanan dan membaca bismillah, maka syaitan pun berkata, tiada tempat untuk bermalam dan tiada makan malam untuk kita semua di sini, sebagaimana dalam hadis sahih ini. Akhir sekali, semoga kita semua mendapat manfaat daripada apa yang saya paparkan dalam video ini. Jika ada salah dan silap, mohon anda perbetulkan dengan memberikan surah-surah atau hadis-hadis sahih yang berkaitan. Saya hanya manusia biasa, segala yang baik datang dari Allah dan yang silap dari diri saya sendiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.